ke pengajian malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabul izam insyaallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sunna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu dari kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Tuan Imam kita, Tuan-Tuan Imam. Tak lupa juga yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Bilal. Sebenarnya Tuan Siak, Jawatan Kuasa Masjid. Pengurusi masjid ada? Pengurusi masjid ada? Jawatan kuasa masjid. Sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimahullah taala. Alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kena dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah dapat bersama sekali lagi malam ini untuk kita sambung kuliah kita. Okey, kuliah bab tauhid akidah kan? Kita tauhid permata ilmu tauhid. Baik. Kita berada di muka surat 153. Betul eh? Betul eh? 153. Baik. Dan penggunaan kalam Allah sanipun wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Dan penggunaan kalam Allah atas keduanya dengan istirak, katakan dengan hakiki pada kalam nafsi dan majazi pada kalam lafzi. Dan penggunaan kalimat kalam Allah lah, penggunaan kalimat kalam Allah atas keduanya ada dikatakan dengan lafaz keduanya mana? Hakiki dan juga majazi, ataupun dengan makna lafzi ataupun dengan makna manawi. Kalam lafzi dan lafzi kan. Jadi penggunaan kalam Allah atas keduanya ada dikatakan, boleh kita katakan sebagai dia merupakan lafaz lafaz mempunyai banyak makna. Satu lafaz mempunyai banyak makna. Istirah. Lafaz taraduf
dia lafaz banyak, tapi mana satu? Lafaz banyak, lafaz berbeza-beza tetapi maknanya sama. Itu adalah lafaz taraduf ataupun muratif. Ini dia lafaznya satu tapi punya makna yang pelbagai makna. Okey. Dan ada pula dikatakan dengan hakiki pada nafsi, pada lafaz kalamun lafzi. Kalamun nafsi yang ada pada Allah Ta'ala yang bersifat qadim, dan majazi pada kalamun lafzi yang kita baca. Quran yang kita baca itu merupakan kalamun lafzi. Kalamun lafzi ditunjuki di atas kalamun nafsi. Kalam Allah Ta'ala yang qadim, yang sedia, yang tidak bercerai tanggai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi berdasarkan tiap-tiap daripada dua makna itu, maka orang yang mengingkari bahawa apa saja yang ada di antara dua sisi mushaf adalah kalam Allah, maka orang itu digolongkan sebagai orang yang kafir. Berdasarkan pada dua makna itu, kalamun lafzi, kalamun nafsi kan. Maka orang yang mengingkari apa saja yang ada pada dua sisi mushaf adalah kalam Allah. Ma baina daftaini mushaf kalamullah, istilah dalam bahasa Arabnya lah. Okey. Jadi sesiapa yang mengingkari di antara dua sisi mushaf itu kalamullah, maka orang itu dia kafir. Dua sisi mana maksudnya? Dua kulit lah. Kulit Quran. Siapa yang mengingkari di antara dua kulit Quran, muka surat depan, kulit depan dan kulit belakang. Kulit depan, kulit belakang. Jadi antara dua kulit itu, Quran itu, jadi sesiapa yang mengingkari, dia merupakan kalam Allah, jadi orang itu digolongkan sebagai orang yang kafir. Na'udzubillah min zalika. Kita berlindung Allah Ta'ala daripada demikian. Baik. Kemudian kecuali jika dia berkenaki bahawa yang ada pada dua sisi mushaf itu bukanlah sifat yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali jika dia berkenaki bahawa yang ada pada dua sisi itu bukanlah sifat yang berdiri pada zat Allah, tetapi menunjukkan kepada benda yang bukan selain daripada Allah. Kecuali jika mengenaki bahawa yang ada pada dua sisi mushaf itu bukanlah sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu tak digolongkan sebagai kafir lah. Macam tu. Dia tak digolongkan sebagai kafir. Cuma apa hukum dia tak disebutkan di sini. Kecuali jika mengenaki bahawa yang ada pada dua sisi mushaf itu bukanlah sifat yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi menunjukkan kepada benda hadis ataupun benda yang baharu. Dan beserta lafaz yang kita baca itu hadis, tidaklah boleh dikatakan bahawa Quran itu hadis, kecuali pada makam ta'lim. Dan beserta apa yang kita baca tu, yang kita lafaz, kita sebutkan, Quran yang kita baca itu kan, benda tu hadis. Kan huruf-huruf yang kita baca tu hadis. Itu dikatakanlah kalamun lafzi. Kalamun lafzi lah. Kalamun lafzi itu menunjukkan kepada kalamun nafsi yang ada daripada Allah Ta'ala itu. Cuma kita tak boleh katakan, dikata Quran ni merupakan benda hadis, kecuali pada makam ta'lim, kecuali pada makam belajar. Kecuali dalam program belajar saja. Tapi bila kita cerita kat luar tak boleh. Tetap juga kita mengatakan bahawa Quran itu merupakan qadim, bukan benda hadis. Dan beserta lafaz kita baca itu hadis. Tidaklah boleh dikatakan bahawa Quran itu hadis, kecuali pada makam ta'lim, dalam bab belajar saja. Kerana Quran itu dipergunakan juga atas sifat yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Quran itu juga dipergunakan pada zat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Akan tetapi secara majaz, mana majaz ini sebut lain tetapi dikenakan lain.
menurut kepada kaul yang lebih kuat, menurut kepada pendapat yang lebih kuat. Macam tu. So boleh juga kita katakan Quran tu benda yang hadis. Mana yang hadis tu yang kita baca lah hadis. Suara-suara tu kan hadis. Suara-suara yang kita keluarkan tu kan hadis, yang kita lantunkan, kita teranumkan dan sebagainya, hadis. Tapi tak boleh kita cerita kat luar. Kat luar kita tetap menyatakan Quran ni adalah benda yang qadim, bukan benda hadis. Sebagaimana yang berlaku kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal di bawah itulah, macam tu. Dan mungkin juga ucapan Quran itu hadis akan menimbulkan persangkaan bahawa sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala itu adalah hadis juga. Sebab apa tak boleh kita katakan Quran itu hadis? Bila kita katakan Quran yang kita baca itu hadis, jadi kemungkinan besar akan tasawur, tergambar dalam pemikiran kita bahawa kalam Allah itu yang ada pada zat Allah Ta'ala itu adalah benda hadis, bukan benda qadim. Sedangkan yang ada pada Allah kan Allah Ta'ala yang bersifat kalam, berkata-kata, sedangkan benda itu adalah benda qadim, benda hadis, benda sifat yang wajib pada Allah Ta'ala, yang tidak bercerai tanggal daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Laisa biharfin wala bisautin, tidak ada suara dan tidak ada huruf. Tak ada suara dan tak ada huruf. Jadi ditakutilah akan terfikir dalam pemikiran kita, tergambar dalam pemikiran kita bahawa yang kita baca itu adalah benda hadis. Benda hadis, bukan benda baru. Macam tu. Baik. Kerana itulah Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipukul dan dipenjarakan agar mahu menyatakan Quran itu adalah makhluk hadis. Namun beliau tidak redha ataupun tidak rela lah untuk menyatakan demikian. Dia tak nak. Walaupun dia sak ke, dipaksa ke dan sebagainya, tetap juga dia menyatakan bahawa Quran ini merupakan kalamullah. Merupakan kalamullah. Jadi dia bersifat qadim. Sebagaimana disebut dalam kitab Syarah Jawharatul Tauhid. Ini dalam kitab Arabnya dikata yang hari itu saya dah sebut dah kita ni, di mana setengah daripada balak ataupun mehnah tohmah yang berlaku di kalangan ulama, iaitulah Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Masri, Al-Ma'ruf bi Buaiti, yang dikenali dengan nama Imam Buaiti, sahib Imam Syafi'i, sahabat kepada Imam Syafi'i. Dan sesungguhnya dia ni pergi belajar, bergerak daripada Mesir ke Baghdad. Dia berhijrah daripada Mesir ke Baghdad dan menuntut ilmu. Dan sampai di sana dia dituntut supaya berkata Quran itu makhluk. Falam yajib ala ma du'iya ilahi, tetapi dia tidak memperkenankan, tak nak terimalah apa yang orang minta pada dia, dakwa pada dia bahawa Quran itu makhluk. Tetap juga dia berkata Al-Quran huwa kalamullah ghairul makhluk. Quran ialah kalamullah dan bukan makhluk. Lalu apa yang berlaku pada dia tuan-tuan? Fahusiba, lalu dia ditahan, ditangkap, dipenjarakan. Wa mata fi sijni yaumul Jumaah, dan dia mati pada hari Jumaat dalam penjara sebelum solat. Sebelum dia mendirikan satu solat, cuma tak sebut solat apa, pada tahun 231 Hijrah, sanah ihda wa salasina wa mi'ataini, iaitulah pada tahun 231 Hijrah dia mati. Sebab apa? Kerana mempertahankan kepada pendapat dia. Itu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal, wa usyira min imtihani bizalika Imam Nasir li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan masyhurlah kisah yang berlaku kepada Imam Nasir li sunnati lillah, mana Nasir ni imam yang membantu bagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Faqad husiba wa duriba, maka sungguhnya ditahan, wa duriba, dan dia dipukul,
supaya dia berkata Al-Quran makhluk. Fa'aba, lalu dia enggan. Lalu dia enggan menyatakan Quran itu makhluk. Falam yaqbil ayakulu hazya kalimat. Dan dia tidak mahu menerima bahawa berkata demikian Quran itu makhluk. Sedangkan Quran ini kita tasawur dia mesti ada dua makna. Tergambar dalam kepala otak kita mesti Quran ni ada dua makna. Satu, Quran yang kalamun nafsi itu yang ada pada diri Allah Taala yang bersifat qadim, yang berdiri pada zat Allah Taala, dan yang kedua ialah perkataan yang kita baca, yang kita sebut dan kita tuturkan dan sebagainya. Walaupun Quran tu ada dua makna. Walaupun dia dua makna, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal tetap mempertahankan Quran itu makhluk. Supaya apa? Mahafatan ain tahmila alal ma'na ghairul jaiz. Ditakuti bahawa perkara itu akan membawa kepada makna yang tidak harus kepada Allah Ta'ala. Supaya ditakuti orang akan tergambar dan terfikir bahawa Quran, orang akan tergambar terfikir bahawa dia membawa kepada satu makna yang tidak harus dan tidak layak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tak nak berlaku macam itulah. Macam tu. Dan kisah Imam Ahmad ni memang disebut dan masyhurlah disebut dalam kitab-kitab sirah, sejarah dan sebagainya. Boleh tuan-tuan? Baik, seterusnya ada juga pendapat menyebutkan dalam kitab ini, dia kata ada perbezaan dengan perkataan Quran dengan kalam Allah. Bila sebut Quran macam mana maknanya? Bila sebut kalam Allah macam mana maknanya? Ada pendapat menyatakan bila sebut Quran dan kalam Allah sekali dia diitlakkan kepada makna sifat yang berdiri pada zat Allah. Dan juga boleh kita itlakkan kepada sesuatu benda yang kita baca, yang kita lafaz dan kita keluarkan daripada mulut kita. Bila kita sebut perkataan Quran ataupun kalam Allah. Pertama Quran, kedua kalam Allah. Bila kita sebut Quran dan bila kita sebut kalam Allah, boleh kita tergambar pada dua makna. Satu pada sifat yang qadim pada zat Allah, satu lagi pada sesuatu benda yang kita baca, yang kita lafazkan, keluarkan daripada mulut kita. Fa'innal aksar, tetapi kebanyakan pendapat menyatakan bahawa bila kita sebut Quran sahaja lalu diitlakkan kepada makna yang kita baca, yang kita lafaz dan kita suarakan, kita keluarkan. Sedangkan apabila kita sebut kalam Allah lalu diitlakkan kepada makna zat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kena fahamlah perbezaan dia antara perkataan Quran dengan kalam Allah. Boleh mana bila kita katakan Quran, kalam Allah ni boleh kita tasawurkan kepada dua makna itu. Boleh juga kita pecahkan. Bila kalam Allah, begini maknanya. Bila Quran, ini maknanya. Macam itulah. Sebut dalam kitab ni, insya-Allah. Kat mana kita berhenti tadi? Baik, seterusnya tuan-tuan. Perkataan Sanusi, perkataan Imam Sanusi dan lainnya daripada ulama-ulama yang mutaqaddimin. Dan sesungguhnya lafaz-lafaz kita baca itu menunjuk atas kalam yang qadim. Adalah menyalahi yang tahqiq. Menyalahi kepada pendapat yang kuat. Kerana sebahagian madlulnya qadim, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, dan sebahagian lagi madlulnya hadis seperti innal qarun kana min qaumi Musa. Innal qarun kana min Musa. Okey, ulang semula perkataan Sanusi, Imam Sanusi, Yusuf Sanusi, pengarang kepada kitab Matan Jawharatul Tauhid, sebutkan bahawa pengarang pada kitab Ummul Barahin, Matan Sanusi. Jadi perkataan Imam Sanusi dan lainnya daripada ulama-ulama yang mutaqaddimin yang terdahulu, bahawa sesungguhnya lafaz-lafaz yang kita baca itu menunjuk atas kalam yang qadim, kalam yang sedia yang ada pada diri Allah Ta'ala. Dia kata adalah menyalahi yang tahqiq, menyalahi pada pendapat yang kuat. Kenapa menyalahi pada pendapat yang kuat? Kerana sebahagian pada madlulnya qadim. Madlul mana yang ditunjuk.
Benda yang ditunjuknya qadim. Dan sebagian lagi madlul yang ditunjuk itu ialah benda yang hadis. Mana benda yang qadim seperti Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala yang tiada tuhan yang disembah melainkan Dia yang berdiri dengan sendirinya. So mana madlulnya? Allah lah. Madlulnya Allah, yang ditunjuk tu siapa? Atas diri Allah Taala lah. Okey. Yang kedua, sebahagian madlulnya hadis. Mana madlulnya hadis? Innal qarun kana min qaum Musa. Sungguh qarun itu adalah sebahagian daripada kaum Musa. Jadi mana madlulnya? Iaitulah qarun. Qarun kan hadis. Kan qarun ialah benda yang dicerita. Makhluk kan? Benda makhluk yang benda dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi madlulnya mana? Qarun. Jadi qarun tu benda hadis. Makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kata Imam Sanusi, okay, kalau kata Imam Sanusi dia kata sesungguhnya lafaz-lafaz kita baca itu menunjukkan atas kalam yang qadim adalah menyalahi yang tahqiq. Menyalahi dan kata. Kenapa? Menyalahi kata yang tahqiq yang kuat kerana bila kita baca Quran itu dia punya madlulnya ada dua makna, dia kata. Bila sebut aja kita baca Quran itu dia punya madlulnya tempat dituju ada dua makna. Satu kepada Allah Taala, iaitu zat Allah, dan satu lagi benda hadis. Contoh benda hadis seperti innal qarun kana min qaum Musa. Dia sebut tentang cerita Qarun. Qarun kan makhluk. Makhluk yang dicipta Allah Taala. Kan madlulnya hadis dia kata. Bukan madlulnya qadim. Ya, macam tu. Boleh? Dan madlullah dilalah. Itu sebabnya ta'alluq kalam adalah dilalah. Bila kita baca dalam bab kitab-kitab tauhid yang lain, antara sifat-sifat yang ada ta'alluq ialah kalam. Apa ta'alluq kalam? Ta'alluq kalam ialah dilalah. Menunjuk ataupun penunjuk ataupun menunjukkan. Kalau ta'alluq ilmu ialah inkishaf. Terbuka, tersingkap. Tahu tak? Kalau ta'alluq kudrat apa? Taksir, memberi bekas. Ta'alluq iradat ialah tasis. Habis kalam ta'alluqnya apa? Dilalah. Itu sebabnya dia katakan dia ada sebut berkenaan dilalah. Madlul dal madlul. Tunjuk di atas benda yang ditunjukkan. Macam tu. Dan istilah dal madlul ini masyhur dalam bab ilmu mantik. Kalau tuan-tuan belajar ilmu mantik, kita akan jumpa satu bab namanya bab dilalah. Bab dilalah. Contohnya dalam bab syair. Dalam syair kitab Idhah Mubham, dalam kitab Ma'ani Sulam. Ma'ani Sulam yang Syekh Damanhuri disebut dilalatul lafzi ala mawaqafah yad'unaha dilalatul mutawaqah wa juzihi tadamuna wa ma lazim bahwa itizamu bi'aqli tuzim. Ini lafaz syair yang tersebut dalam kitab mantik. Kitab mantik kan? Dilalatul lafzi ala mawaqafah, dialah lafaz tu di atas sesuatu benda yang bersesuaian, dan kita namakan di dalam lafaz itu sama ada di dalam mutabaqah ataupun di dalam tadamun wa juzihi wa tadamun, dan ada juga di dalam itizam. Dia kata mana dilalah ada tiga. Apa benda dilalah ni ustaz? Dilalah fahmul amrin min amrin, faham satu perkara daripada satu perkara yang lain. Faham satu perkara daripada satu perkara yang lain. Mana contoh? Contohnya seperti jirim yang ma'hud, jirim yang maklum daripada lafaz sama. Maka lafaz sama dinamakan sebagai dal yang menunjuk. Jirim yang ma'hud ialah madlul yang ditunjuk. Mana jirim ni itulah yang putih-putih itulah. Putih-putih yang kata yang bergerak kan? Awan ni kan yang bergerak tu kan. Tu dikatakan jirim ma'hud. Jirim ma'hud daripada lafaz sama. Jadi jirim itu adalah madlul yang ditunjuk. Sama ialah dal yang menunjuk. Ataupun contoh lain seperti kasab, asap yang ditunjuki di atas api. Asap ad-duhan dal ala nar. Seperti
asap yang menunjuki di atas api. Jadi kenapa ada api? Sebab ada asap. Jadi asap yang kita nampak tu daripada balik bukit kan. Oh, sudah tentu balik bukit tu ada api. Takkan macam mana boleh ada asap? Itu dia kata ad-duhan dal ala nar. Seperti asap yang ditunjuki di atas ada api. Ataupun contoh lain seperti apa? Kuning-kuning as-safrah ala wajal. Seperti kuning-kuning menunjuki di atas orang sakit. Kulit dia kuning, kan muka dia kuning, kekuning-kuningan menunjukkan orang sakit. Okey. Ataupun contohnya seperti lain al-hamrah minal hajri, seperti merah muka ditunjuki di atas orang yang tersipu-sipu. Orang yang pemalu pun tersipu-sipu lah. Nampak muka ni merah kan. Dia malulah tu. Malulah tu. Nampak? Jadi muka merah itu menunjukkan orang itu tersipu-sipu. Macam tu. Ataupun contoh lain seperti di dalam alam alal maujid, seperti di dalam alam di atas menunjukkan ada yang mencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak pembagian-pembagian tentang berkenaan ataupun dilalah. Dilalah ni maknanya faham satu makna menunjukkan atas makna yang lain. Faham benda tu, oh benda ni ada. Contohnya faham makna asap, maknanya ada api kat situ. Faham kan? Itu dikatakan dal madhub, benda tu pembahasan tu disebut dalam kitab ilmu mantiq. Siapa belajar mantiq dia fahamlah, tak belajar tak fahamlah. Baik. Baik, seterusnya tuan-tuan. Kemudian dan yang tahqiq bahawa lafaz-lafaz yang kita baca itu merujuk di atas sebahagian daripada madul kalam yang qadim. Kerana dia menunjuk di atas segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan yang jaiz, dan yang harus bagi Allah, dan yang mustahil. Maka lafaz-lafaz kita baca itu menunjukkan di atas sebahagian daripada madul itu. Sebahagian daripada benda yang kita tunjuk. Kerana bila kita sebut kalam ini ta'alluqnya kepada kalam, dia ta'alluqnya pertama tadi ta'alluqnya pada dilalah. Satu lagi bila sebut kalamnya ta'alluq at-ta'alluqu bil wajibat wal mujaizat wal mustahilat. Kalam ni dia ta'alluq di atas benda yang wajib dan benda yang harus dan benda yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tahqiq bahawa lafaz-lafaz yang kita baca itu merujuk atas sebahagian daripada madul kalam. Madul kalam yang ditunjuki kalam yang qadim, kerana dia menunjuk atas sebahagian perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala dan benda yang harus bagi Allah dan benda yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka lafaz-lafaz kita baca itu menunjuk atas sebahagian daripada madlul tersebutlah. Lafaz kita baca Quran tu, lafaz Quran kita baca itu menunjukkan di atas benda-benda tersebut. Ataupun ditunjuk di atas zat Allah, ataupun seperti dengan makhluk tadilah, seperti Qarun. Itu dia punya dilalah dia lah, dilalah Quran yang kita baca itu. Maka kalau disingkap daripada kita akan hijab dan kita memahami daripada kalam qadim, akan tuntutan mendirikan solat umpamanya. Kita memahami apa yang demikian itu daripada firman Allah Ta'ala seperti waqimus solah. Maka kalau kita singkap daripada kita, kalau disingkap pada kita akan hijab. Kalau tandanya hijab ini terbukalah. Sebab antara kita dengan Allah Ta'ala ada hijab. Antara kita dengan kalam Allah, dengan perkataan Allah Ta'ala yang tidak bercerai tangan daripada Allah Ta'ala itu ada hijab. Jadi kita tak dengar kalam Allah. Tak dapat dengar. Sebab lagi pun Allah Ta'ala kalamnya laisa biharfin wala bisautin, tak ada huruf, tak ada suara. Kalau buka hijab pun tak tahu macam mana keadaan yang sebenarnya kan. Kalau buka hijab baru kita tahu, oh macam ni rupanya kalam Allah. Maka kalau disingkat daripada kita akan hijab, terbuka hijab antara kita dengan Allah Ta'ala, dan kita memahami dari kalam qadim akan tuntutan mendirikan solat umpamanya. Kita memahami yang demikian itu daripada firman Allah Ta'ala, aqimus solah, dirikan sembahyang lah. Itu kalau seandainya kita
dibuka hijab itu nampaklah oh macam ini kan mendirikan solat. Nampaklah kalam Allah Ta'ala yang sebenarnya yang tidak bercerai tangan daripada Allah Ta'ala di atas perintah Allah Ta'ala tadilah, menunjukkan kepada perintah. Kalau menunjukkan kepada tegahan, nampaklah sebelah hijab itu tegahan daripada Allah Ta'ala. Dan sah bahawa yang dimaksud itu adalah kalam lafzi merujuk di atas kalam nafsi. Dan sah juga bahawa dimaksud adalah bahawa kalam lafzi merujuk di atas kalam nafsi dengan didalah akliyah iltizamiyah bihasabil urfi. Ini dilalah lagi macam tadi dilalah banyak pembahagian dia. Dilalah tadamun lah, dilalah iltizam kan, dilalah mutabakah pula. Ada banyak pembahagian dilalah ni dalam mantik tu, dia punya pembahagian itu dan juga pembahasannya panjang lebar. Saya dulu pun mengaji memantik pun dekat Indonesia dulu, pondok dulu pun mula-mula belajar memantik pun pening juga. Pening tak tahu apa benda yang apa benda lah dilalah pun aku tak faham. Jadi nak belajar memantik ni kena belajar nahwu saraf dulu. Dah belajar musarab, dah faham musarab, baru kita belajar memantik, baru faham. Tiba-tiba belajar memantik, pelajaran sarab pun tak belajar, macam mana? Kan, mutadah habar pun tak tahu, nak belajar memantik. Mutadah habar pun tak tahu, nak belajar mubayan, makni, balaghah dan sebagainya. Memang pening aja. Kan? Itu sebabnya, asal bahasa Arab kena ada, baru kita boleh belajar. Jadi kat sini, kita tak boleh nak terang panjang-panjang sangat. Cukup ringkas saja kan. Apa tu kan dilalah aja tu. Dan sah bahawa yang dimaksud itu adalah bahawa kalamul lafzi merujuk kepada kalamul nafsi yang ada pada Allah. Dengan dilalah akliyah iltizamiyah bihasabil urfi. Iaitu pendalilan secara akal yang merupakan kelaziman berdasarkan kebiasaan terjadi. Kerana sesungguhnya orang yang disandarkan baginya kalam lafzi, maka berdasarkan kebiasaan itulah dalil ada baginya kalamul lafzi. Menunjukkan ada kalamul nafsi. Sesungguhnya orang yang disandarkan kepada kalamul lafzi mesti ada kalamul nafsi. Contoh apa kita cakap ni kan? Bila apa kita cakap ni dalam diri kita ada tak sesuatu benda yang kita maksudkan? Ada kan? Jadi yang dalam diri kita tu ada kata kalamul nafsi. Yang kita lafazkan, kita cakap hari-hari ni, kita berborak alah apa benda kan, itu dikatakan kalam lafzi. Sedangkan apa dalam hati kita ni, yang tergerak dalam hati kita ni, semua kalam nafsi namanya. Itu juga boleh dikatakan sebagai kalam nafsi. Tapi tak samalah dengan kalam nafsi yang pada diri kita yang ada pada Allah. Kerana kalam nafsi yang pada Allah Ta'ala bersifat qadim dan sedia kan. Sedangkan kalam yang ada pada diri kita, walaupun dalam gerak hati kita pun tetap juga bukan dikatakan yang qadim, tetap juga benda hadis, bukan benda qadim. Faham kan? Kerana sesungguhnya orang yang disandarkan baginya kalam lafzi, maka berdasarkan kebiasaan itulah dalil bahawa ada baginya kalam lafzi. Dan Allah Ta'ala telah disandarkan baginya kalam lafzi seperti Quran. Maka sesungguhnya dia adalah kalam Allah yang qat'i, dalam arti bahawa Allah menciptakannya pada Lauh Mahfuz, maka berdasarkan kepada kelaziman, itulah dalil bahawa ada bagi Allah Ta'ala itu kalamul nafsi. Kalamul nafsi. Jadi bila ada kalamul nafsi, sudah tentu ada kalamul nafsi. Bila ada benda yang kita baca ni, Quran yang kita lagu-lagukan, kan? Yang kita taranumkan dan sebagainya, menunjukkan bahawa adanya kalamul nafsi yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalamul lafzi dan lafzi adalah benda yang berbeza. Benda beza lah. Sedangkan kalamul lafzi yang lafzi ni adalah benda hadis. Kalamul nafsi pada Allah benda yang qadim. Kita kena faham. Dan itulah yang dimaksud dengan ucapan mereka, Quran itu hadis dan madulnya qadim. Maka yang mereka kenaki dengan madlulnya itu ialah kalamun nafsi. Jadi maksud dengan madlul itu yang ditunjukkan itu ialah
kalamun nafsi. Kalamun lafzi. Nafsi ya, bukan kalamun lafzi. Jadi Quran itu hadis dan madulnya qadim. Tetapi kalau sebut tadi dan sebelum tadi, yang paling tepat, yang paling sesuai, kita tak boleh kata Quran itu benda yang hadis, tak boleh. Kecuali dalam maqam, dalam pengajian sahaja. Dalam bab pengajian boleh kita katakan Quran itu adalah hadis. Tetapi dalam bila pergi ke luar, tak boleh kita katakan macam tu. Tetap kita menyatakan Quran ni adalah benda yang qadim. Itu yang seperti berlaku pada Imam Hanbal. Imam Hanbal kan sampai dia ditangkap, dibunuh dan sebagainya, dipukul kan dan mati. Okay? Menunjukkan pada dia punya pendapatnya, dia mempertahankan pendapat dia. Baik, seterusnya tuan-tuan. Dan Al-Qarrafi mengambil maklum bahawa yang dimaksud itu ialah kalam lafzi, merujuk atas kalam nafsi dengan cara dilalah wadiyah. Ini katakan dilalah wadiyah tadi. Disebut dalam memantik tadi ni. Dilalah ada 3. Dia ada dilalah wadiyah, dilalah mutabakah dan dilalah tadamun. Kan? Dilalatul lafzi ala mawaqafa yad'unahu dilalatul mutabakah wa juzihi tadumuna wa ma lazim fahuwa iltizamu in bi aqlin tuzim. Jadi syair itu syair dia semana dilalah itu ada 3. Okey, apa dikatakan dilalah mutabakah? Dilalah mutabakah iaitu dilalatul lafzi ala tamamin ma wudi'alahu. Dilalah lafaz di atas sempurna sesuatu benda yang diletakkan baginya. Sesuatu benda yang diwadakkan, diletakkan baginya. Contohnya dilalah insan di atas himpunan haiwan natik. Dilalah insan di atas himpunan perkataan haiwan natik. Haiwan yang boleh berkata-kata. Manusia ni rupanya haiwan. Kat mana kita jumpa manusia haiwan? Dalam ilmu mantik. Dalam mantik disebut manusia ni haiwan, kata. Al-insan ala majmu' haiwan natik. Yang kedua dilalah tadamun, iaitu dilalahnya insan di atas makna, juzuk makna yang terkandung di dalamnya. Seperti dilalah insan di atas haiwan dan dilalah insan di atas natik. Di atas haiwan dan di atas natik. Tadi haiwan natik. Dilalah insan di atas haiwan natik. Haiwan yang boleh berkata-kata. Kan? Bila disebut dilalah kata tadamun, mana dipecahkan 2. Dilalah insan di atas haiwan 1, dilalah insan di atas natik 1. Okey. Yang kedua dilalah tadamun. Dilalah tadamun ni dilalah insan di atas pekerjaan yang keluar daripada makna yang lazim kepada insan. Seperti dilalah insan di atas menerima ilmu dan menulis kitab ataupun menyusun kitab. Menulis ilmu ataupun kitab itu termasuk dalam dilalah tadamun. Tabaqah, iltizam dan tadamun. Ada 3 jenis dilalah. Yang sini dikatakan dilalah wadiyah. Dilalah wadiyah. Jadi Al-Qarrafi mengambil pemahaman bahawa yang dimaksud itu ialah kalam lafzi merujuk kepada kalam nafsi dengan dilalah wadiyah. Lantas dia berkata sebahagiannya adalah qadim seperti zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya, dan sebahagiannya hadis seperti penciptaan sekalian langit dan bumi, dan sebahagian lagi mustahil seperti ittahazar rahman walada. Ittahazar rahman walada, yang Maha Rahman itu menjadikan anak. Yang Maha Rahman itu, Allah Ta'ala bersifat Rahman itu punya anak, menjadikan anak. Sebagaimana disebut dari Al-Alamah Al-Malawi. Semakna ada 3 makna. Ini pendapat daripada Al-Qarrafi. Qarrafi kata bila sebut kita baca ayat Quran itu, bila satu ayat Quran kita baca itu, jadi boleh dipertanggungkan kepada 3 makna pula. Tadi ada 2 makna. Sekarang ni ada 3 makna. Pertama, boleh kita pertanggungkan kepada zat Allah, benda wajib. Okay?
Yang kedua, boleh dipertanggungjawabkan kepada benda hadis, itulah seperti penciptaan langit dan bumi. Dan boleh juga kita pertanggungjawabkan kepada benda mustahil, iaitu Allah Ta'ala itu menjadikan anak atau Allah Ta'ala ada anak. Allah Ta'ala ada anak. Jadi bertanggung pada 3 perkara. Okey, jadi benda ni pun boleh terjadi begitu, kata Al-Qarrafi. Itu sebabnya dia kata kalamul lafzi merujuk kepada 3 perkara dengan cara dilalah wadhiyah. Dilalah wadhiyah ataupun hantaran lafaz. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, kita lihat kesimpulannya. Kesimpulan bahawa bagi lafaz-lafaz yang kita baca itu dia ada 2 dilalah. Pertama, dilalah iltizamiyah aqliyah bihasabil urfi. Seperti dilalah lafaz atas hidupnya orang yang melafazkan. Dan madlul dengan dalah itu ialah kalam qadim. Inilah tempat membawa kalam Sanusi dan orang-orang yang mengikutnya. Ini pendapat Imam Sanusi. Pendapat Imam Sanusi. Jadi maknanya bila sebut bila Quran yang kita baca itu lalu ditunjuki di atas kalam Allah Ta'ala yang qadim. Kalam Allah Ta'ala yang qadim. Dengan cara dilalah iltizamiyah aqliyah bihasabi hurfi. Dilalah lafaz atas hidupnya orang yang melafazkan. Siapa yang melafazkan? Allah Ta'ala lah. Allah yang melafazkan. Dan madlulnya ialah kalam yang qadim. Yang kedua, dilalah wadhiyah lafziyah. Dan madlul yang ditunjuki dengan dalah itu sebahagiannya qadim, sebahagiannya hadis. Inilah pendapat daripada kalam Al-Qarrafi dan juga lain dari Al-Qarrafi seperti Al-Alawi Malawi. Jadi bila sebut kalam Allah ni, dia boleh kita tasawurkan kepada Quran kita baca itu, boleh kita tasawurkan kepada benda yang wajib. Yang kedua, boleh kita tasawurkan, tergambarkan kepada makna yang mustahil. Dan juga boleh kita tergambarkan benda yang harus kepada Allah Ta'ala. Boleh? Kalau ditunjuk kata diri Allah Ta'ala, maknanya Quran tu kita nak cerita tentang zat Allah. Maknanya menunjukkan atas Allah Ta'ala sendirilah benda wajib. Kalau yang kita baca tu berkenaan dengan langit dan bumi tadi kan. Okey, ni ditunjuki di atas benda hadis. Benda baharu. Okey. Kalau kita baca tu ditunjuki di atas benda mustahil seperti Allah Ta'ala ada anak. Allah Ta'ala ada anak, Allah Ta'ala ada sekutu dan sebagainya. Allah Ta'ala lemah dan sebagainya. Okey, ini menggambarkan bahawa ini menunjukkan benda yang mustahil bagi Allah. Ini pendapat yang kedua daripada Al-Qarrafi dan juga lainnya. Maka tidaklah 2 kaul ini saling menafikan sebagaimana telah dinyatakan oleh sebahagian daripada kitab Hasyiah kitab Al-Kubra. Dalam kitab ini saya tak ingat siapa pengarahnya, mungkin Imam Sanusi juga. Kan ada Hasyiah Al-Kubra. Jadi maknanya walaupun di segi zahiriatnya nampak macam bertentangan, nombor 1 nombor 2 macam bertentangan, tapi hakikatnya satu je. Macam tu. Cuma kita kena tahulah perbezaan antara 2 tadi. Boleh? Boleh tuan Okay, insya-Allah. Itu sahajalah sekadar perbincangan kita malam ini. Mudah-mudahan bincangkan bahasanya semuanya akan berikan dapat sedikit pemahaman pada kita berkenaan dengan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitulah Al-Kalam. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'alim taqabbala wa iskan halalan mubarakatan kasirah wa asyan fataya alim. Nawalana qulubana binuri ma'rifataka wa aftah lana arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan jahdil bala wa dakish syaqa wa sul qada wa samasatil ada. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil wal mamat wa min fitnatil masih dajjal ya arhamar rahimin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.